Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada yang berbahagia COO of Al-Amin Darul Mustafa School, Madam Farah Irianti, our acting headmaster Ustaz Zainuri, para associate dan ibu bapa yang Allah kasihi sekalian. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmatnya dapat kita sama-sama dalam sesi ADMS Parents Briefing 2022-2023. Jadi sebelum kita mulakan sesi pada hari ini, marilah sama-sama kita bacakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Okay, baik. Sebelum saya serahkan sesi pada Ustaz Zainuri, di sini ada satu makluman. Itu parents hanya dibenarkan untuk bertanyakan soalan-soalan anda di chat box. Parents hanya dibenarkan untuk bertanya soalan-soalan di chat box masing-masing, dan sesi anda boleh dibenarkan untuk bertanya soalan semasa sesi berlangsung. Dan soalan-soalan ini akan dijawab semasa sesi Q&A selepas Ustaz Zainuri memberikan penerangan yang mengenai sekolah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Ustaz Zainuri untuk meneruskan majlis. Persilakan Ustaz. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you to the MC, Teacher Khairul. Teacher Khairul Bari, tolong enable share screen. Device lagi satu. Okay, thank you. Okay, boleh nampak? Boleh, boleh nampak. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap suara saya jelas pada pagi ini, insyaAllah. Okay, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mabak. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengacara majlis kita hari ini, Teacher Khairul Badia. Semua associate, Dr. Madam, okay, dan juga semua guru-guru, semua ibu bapa yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Okay. So pada pagi ini kita ada sesi briefing Al-Amin Darul Mustafa Parents Briefing for the session 2022/2023 untuk sesi yang baru ni lah, insyaAllah. Okay. Kita tengok slide yang pertama. Okay, ADMS at glance. Al-Amin Darul Mustafa is an integrated Islamic primary school. Okay, so dia adalah sekolah Islamik yang berintegrasikan kita daripada JAIS dan juga daripada KPM dan juga daripada Al-Amin 2.0. Okay, seterusnya formally known as Al-Amin Kota Mas. Operation since December 2035 at Dolomite Batu Cave. So this is the history of our school lah. Known as Al-Amin Kota Mas. Okay, dulunya dikenali sebagai Al-Amin Kota Mas, sekarang dikenali sebagai Al-Amin Darul Mustafa. Okay, seterusnya Mac 2019 move to the Taman Industrial Bolton Batu Cave with the name of Al-Amin Darul Mustafa. Okay, so kat sinilah bertukarnya nama kepada Al-Amin Darul Mustafa. Okay. Okay, next, Al-Amin Darul Mustafa utilizing the Al-Amin brands via license agreement furnished by Pusat Pendidikan Al-Amin Berhad. Okay, so kita menggunakan lesen daripada Al-Amin, okay, daripada Sawang Al-Amin. Memang kita, boleh kata kita sub dengan Al-Amin punya brand lah. Okay, seterusnya yang last kali adalah currently total number of 316 primary school student. Kita ada lebih kurang 316 pelajar di sekolah sekarang. Okay, seterusnya. So this is a board of governors. Board of governors, the function is there is a highlight qualified individual. Mereka ni adalah individu yang betul-betul layak. Yang mana mereka ni adalah
tugas mereka adalah mentadbir sekolah ni, untuk govern the sekolah, okay, the school. Okay, so the first one is Dr. Muhammad Hairul Nizam bin Mat Nasir. So he is a chairman, board of governors and also a CEO for the school. Okay, seterusnya kita ada Haji Syahrom bin Mat Syarif. This is from PPAB, Pusat Pendidikan Amin Berhad. Same with Haji Muhammad Tahir bin Ismail, also from PPAB, Pusat Pendidikan Amin Berhad. We also have Madam Farah Irianti binti Ishaq. This is she is COO and also HR. And the last one is Dr. Aznul Khalid bin Mat Sabri. So this is one of the lecturer at the UM, dekat Universiti Malaya. So they are a board of governors. Mereka adalah kita sebut sebagai ahli lembaga pengelola sekolah kita. Okay, setakat ni boleh ya? Okay. Okay, next. So this is a school organization chart. Ini adalah carta organisasi untuk sekolah Al-Amin Darul Mustafa. So me at the top is acting headmaster Ustaz Zainuri Syafi'i. So from me there is about seven associate. Okay, we start from associate headmaster, data and examination from JAIS. So this is teacher Safiah Nadira. Nampak ke saya tunjuk yang mana? Saya bulatkanlah. Okay, so this is teacher Safiah. She is associate headmaster for data and examination JAIS. Okay, so semua perkara yang berkaitan tentang JAIS, UPKK, PSR, kita akan refer kepada teacher Safiah. Okay, the next one. Okay, so this is anak buah lah kita panggil, Ustaz Muhammad Fikri dan juga teacher Sahira. Okay, associate yang kedua adalah associate headmaster 1 curriculum, teacher Syazwani Sabri. And also associate curriculum 2, teacher Akilah Najibah binti Awang. So they are in charge for the curriculums, the books and so on lah, for the curriculum aspect. Okay, untuk part curriculum mereka lah yang uruskan. So dekat bawahnya adalah anak buah, teacher Nabila, teacher Nur Syahira, teacher Madiha, teacher Syahira dan juga Ustaz Amir. Okay, the next one is associate headmaster for student affairs. Kita boleh sebut sebagai HAM. Okay, hal ehwal murid, biasa kita dengar sebagai HAM lah. Ini dalam Englishnya student affairs. So there is a 2 associate. The first one is teacher Nurul Nadiah and also teacher Khairul Bariah yang mana jadi MC kita pada hari inilah. Okay. Okay, so di bawah HAMS kita ada lebih kurang 4 orang guru, teacher Nur Syuhada, Ustaz Umar, teacher Lida dan juga teacher Nabilah Zainuddin. Okay, so seterusnya kita teruskan dengan associate headmaster untuk bahagian co-curriculum. Kita ada Ustaz Muhammad Amin bin Amran, kita ada Ustaz Aiman, kita ada Ustaz Ifan, teacher Atirah dan juga teacher Aina. Okay, so dan yang last sekali adalah teacher associate headmaster untuk bahagian development pembangunan sekolah. So we have teacher Noliana, Natasha. Dekat bawah teacher Liana ada anak buah, ada lebih kurang 5 anak buah, teacher Nur Aliani, teacher Rashidah, teacher Ain Zahidah, teacher Anis Farzana dan juga teacher Aisyah. So this is the last one and we have currently about 28 teachers. Kita ada lebih kurang 28 cikgu termasuklah saya. Okey. Sekejap Okay, so ini adalah carta organisasi sekolah. Okay, seterusnya vision and mission of Al-Amin Darul Mustafa. Visi dan juga visi untuk Al-Amin Darul Mustafa. Kita tengok dahulu kepada vision. Okay, the first for the vision, the preferred integrated Islamic educational institution. Okay, kita hendak menjadi sekolah integrasi Islamik yang mana diprefer oleh ramai orang, insya-Allah. Okay, so apa yang kami terapkan, kami ambil daripada pelbagai aspek. Contohnya kami ambil daripada Al-Amin 2.0, kita ambil daripada KPM, kita ambil daripada JAIS, semuanya ada. InsyaAllah serba lengkap. Okay, seterusnya adalah mission. This is our mission. To build soleh wal muslih personalities through an integrated education system. Okay, kita nak membina soleh wal muslih, kita nak bina yang mana pelajarnya soleh, okay, yang baik, wal muslih dan mereka boleh membaikkan orang. Maksudnya memperbaiki orang lain juga. Sampai mereka baiki diri mereka, mereka boleh perbaiki orang lain. Okay, melalui personalities lah. Okay.
seterusnya. Okay, so this is things about Al-Amin Darul Mustafa teachers. So we have a on-job training program for all teachers, International Partnership Cambridge Assessment English. Okay, pada bulan Januari 2021 kita sign MOU dengan Cambridge lah. Okay, so ini merangkumi 21st Century Learning Course, Digital Classroom, Educational Psychology, Educational Pedagogy, First Aid Course, Communication with Affection. Okay, semua ni akan memang kami terapkanlah dalam pendidikan, dalam pengajaran kami insyaAllah. Okay, seterusnya. Okay, so this is Al-Amin Darul Mustafa Education System. We are under Al-Amin 2.0. We apply for 21st Century Educational Approach. So nanti mungkin tuan-tuan, puan-puan tertanya apa itu 21st Century Educational Approach, nanti kami akan terangkan insyaAllah. Saya akan terangkan. Okay, yang kedua adalah English Medium. We use as English Medium for interaction, especially in instruction. Kita ada dalam arahan dan juga kita ada dalam pengajaran. Dua-dua ada insyaAllah. And then number 3, we have non-exam oriented. Our school is based on assessment oriented. Kita berasaskan pentaksiran, bukan berasaskan peperiksaan. Okay. So untuk pentaksiran kita ada banyak elemen yang mana kita tengok, kita kaji, kita observe kepada pelajar-pelajar ni, kita tengok. Okay, yang keempat adalah tematik. Okay, tematik dia bertema lah. Kita ada tema sekian-sekian, dinosaur, kita ada lava dan sebagainya. Okay, this is all under Al-Amin 2.0. Okay, next one. This is 21st century that earlier I talked about. So ini adalah 21st century learning. Students are centered. Secara mudahnya, secara kasarnya, 21st century it is about a student, not about teacher. Okay, kalau pada zaman dulu, teacher masuk kelas dan teacher bercakap 24 jam. Boleh kata 24 jam. Okay. Tetapi pada zaman education sekarang, kita based on student centered. Maksudnya pelajar ni kita banyakkan aktiviti untuk pelajar ni. Mereka yang explore sendiri, mereka buat analisis sendiri dan mereka rumuskan sendiri dengan bantuan cikgu-cikgu. Dengan bantuan lah. Kat situ ada fungsi murid dan juga cikgu. Okay, kalau kita tengok kat sini, we have 5C. The first one, collaboration. Second one, creativity. The third one is communication. The fourth one is critical thinking. And the last one, this is the most important thing, that is a character. Okay, kita masuk yang pertama, collaboration. Sikap kerjasama di antara pelajar. Ini pelajar 1 dan juga pelajar 2. Pelajar 1 dan juga pelajar 3. Pelajar 1 dan 1 sekelas. Kita tengok semua tu. Pelajar ni suka membantu kawan ke tak? Pelajar ni bila dah belajar nak berjaya seseorang ke tak? Kita tengok benda tu. Okay, number 2, creativity. Okay, kreatif ke tak bila ustaz dengan teacher bagi kerja? Bila kita suruh lukis-lukis, apa yang mereka berikan exceed the expectation or just so-so. Itu semua kita tengok. Okay, lepas tu we have communication. Kita ada communication. Yang mana kita nilai pelajar ni, cara mereka bercakap. Kita juga ada program yang mana kita galakkan pelajar itu untuk bercakap. Sebagai contoh, What I Want To program. Biasa parent-parent lama maklumlah benda tu. Sebab kita buat waktu assembly. Okay, seterusnya adalah critical thinking. Okay, for the every of PDP, we have a hot question. Kita ada soalan-soalan yang berunsurkan kebat, berunsurkan HOTS, high order critical thinking. Benda tu sebenarnya merujuk kepada benda sama. Iaitu kita nak pelajar kita berfikiran secara kritis. Okay. Seterusnya last sekali adalah karakter. Ini amat ditekankan dekat sekolah kita terutamanya, iaitu tentang adab. Tentang manners, tentang akhlak. Okay, every of that is the same thing. Okay, so dia adalah bentuk karakter pelajar itulah. Kita nak pelajar yang kita bina ni adalah pelajar yang mana mereka boleh memberi manfaat kepada diri mereka, kepada keluarga mereka dan kepada orang sekeliling mereka, insyaAllah, mudah-mudahan. Okay, seterusnya, this is Al-Amin Darul Mustafa genetic. Number 1 is well-mannered. Number 2 is good moral character.
Number 3 is proficient in English. Number 4 is digitally competent. Number 5 is imaginative. Number 6 is global-minded. Number 7 is well-rounded communicator. Sorry. Okay, number 8 is good collaboration skill. Number 9, creative. Number 10, effective problem solver. And number 11, possess grit. Okay, number 1 adalah well-mannered, good moral character. Okay, akhlak yang elok. Okay, peribadi yang elok. Dengan teacher, dengan kawan-kawan, kita tengok good moral character di rumah dan sebagainya, solat ke tak solat, dengan ibu apa macam mana, bagi salam ke tak bagi salam dan sebagainya. Memang kita terapkan dengan pelajar. Okay, nombor 3, proficient in English. Okay, kita harap, bukan setakat harap, memang kita betul-betul ingin membentuk pelajar yang mana mereka boleh bercakap English, mereka faham English, mereka boleh tutor dan sebagainya. Number 4, digitally competent. So digitally competent means we have ICT in our school, right? Okay, kita ada pelajaran subjek ICT, kita nak mereka ni boleh buat kerja secara digital dan mereka tidak ketinggalan pada zaman ICT ni. Okay, number 5, imaginative. Mereka boleh, kita sebut mereka ni dia boleh berimajinasi. Mereka boleh berimajinasi bila kita bagi kerja. Okay, create one robot that you think can solve any problem for my question in the future. Kita bagilah satu soalan, kita minta pelajar ni untuk berimajinasi. Mereka lukis dan sebagainya. Okay, number 6 is global minded. Okay, pemikiran secara global, bukan pemikiran di sekolah sahaja. Maksudnya mereka ni boleh berfikir, ustaz-ustaz dekat Canada berlaku taufan, macam tu contoh. So macam mana, lepas tu kita tanya, macam mana kamu nak selesaikan masalah taufan dekat sana? Contohlah. Okay, number 7, number 7, well-rounded communicator, boleh bertutur, boleh bercakap, boleh memberi speech di hadapan, insyaAllah. So ini adalah benda yang kita memang kita titik beratkan dan kita memang ada program khusus untuk membentuk pelajar yang boleh bercakap. Okay, nombor 8, good collaboration skill. Okay, minta maaf. Okay, number 8, good collaboration skill. Okay, yang mana mereka boleh bekerjasama dengan baik dalam kumpulan. Mereka tak buat kerja secara solo. Number 9, okay, number 9, we have a creative genetic. Mereka berfikiran secara kreatif. Mereka boleh membuat satu benda yang kita pun rasa wow, kita pun rasa takjub. Okay, nombor 10, effective problem solver. Mereka boleh selesaikan masalah. Biasanya yang boleh selesaikan masalah ni memang kita targetlah pada pelajar apa. Okay, number 11 is possess grit. Okay, mereka memiliki, kita sebut sebagai ketekunan, kegigihan, tidak berputus asa. Okay, bila cikgu bagi kerja mereka tak boleh buat, kita bimbing sampai mereka boleh buat, insyaAllah. Okay, next, 21st century education. So I will just state robotic club, outside classroom, impact to community, oral presentation, digital skill, creativity, critical thinking, global mindedness, fun learning, fit and healthy. Okay, semua ni adalah memang kita terapkanlah dalam education kita, insyaAllah. Okay, seterusnya, school information, let's see. This is class for 2022 and 2023. We have 13 class, kita ada lebih kurang 13 kelas. Okay, daripada primary 1 until primary 6, 1 Basit, 1 Fatah, 2 Halim, 2 Hamid, 3 Wadud, 3 Muiz, 3 Majid, 4 Rauf, 4 Rahim, 5 Alim, 5 Latif, 6 Hakim and also 6 Rashid. And this is the class teacher for each class. Okay, and I hope all the parent here, tuan-tuan dan puan-puan semua dah tahu dah siapa kelas teacher dan juga siapa assistant kelas teacher. Dan tuan-tuan puan-puan boleh merujuk kepada mereka lah, sebarang masalah, sebarang problem, boleh rujuk kepada mereka. Okay, next, this is class 6 Hakim. This is just example. Saya kongsikan contoh jadual kelas seharian untuk satu kelas. Sebagai contoh kelas 6 Hakim lah, daripada awal sampai akhir.
Okay, next one. This is school operations hours for physical class, not online class. Kita untuk sekolah fizikal, persekolahan secara biasa. Okay, so for the times, it started from 6 AM until 4:13 PM. Kita start daripada pukul 8 pagi sampai 4:30 petang. So, parent-parent boleh start ambil pelajar pada pukul 4:30 kepada yang tak ambil mengaji dan sebagainya. Okay, ini daripada Monday to Friday. This is from Monday to Friday. For the recess, we have 9:30 AM until 10 AM. This is for lower primary only. Untuk apa kita start rehat pukul 10 sampai 10:30. So ada beza antara recess lower dan juga upper. Okay, seterusnya lunch and solat. Okay, untuk waktu lunch, waktu makan tengah hari mereka dan juga waktu solat, kita start daripada pukul 1 sampai 2:30. Okay. Nanti saya akan kongsikan satu gambar berkenaan tentang solat lah. Okay, seterusnya adalah extra hours. Okay, ini adalah masa tambahan, maksudnya masa selepas persekolahan tu lah, 4:30 tu kita dah apa. Okay, so daripada 4:45 ada jeda 15 minit. There is a 15-minute gap, 4:13 until 4:45. So starting from 4:45 until 5:45 PM, okay, we will have extra Quran recitation. Kita ada kelas mengaji petang. Yang mana kelas ni adalah berbayar sebanyak RM50 dan juga kita ada program tahfiz, kelas tahfiz jugalah. Bayarannya adalah sebanyak 130. Tetapi untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, untuk kelas tahfiz ni kita tak buka kepada semua. Kita buka kepada segelintir sahaja. Maksudnya dia ada tapisan, dia ada beberapa syarat yang pelajar tu kena penuhi, barulah mereka akan diberikan tawaran untuk masuk kelas tahfiz. Okey, setakat ni dekat sekolah kita ada 2 sahaja kelas tahfiz. Okey, seterusnya 5:45 until sampai 6:45 petang kita ada transit, solat asar yang mana dia dikenakan bayaran sebanyak RM50 per hours. RM50 sejam lah. Ini memang semua dah maklum insyaAllah. Okay, seterusnya adalah meal fees. Okay, so primary 1 until primary 6. Okay, semuanya sama. Mereka okay, Januari. Okay, sorry. Okay, meal fee it is about 63 ringgit. So this is 9 ringgit per day sah, 9 ringgit satu hari. Okay, so there is a charge for food containers RM5.60. The meal are prepared by catering from Al-Amin Edu Niaga. So kita memang ambil caterer sendiri daripada Al-Amin Edu Niaga. Untuk masalah makanan insyaAllah memang kami take note. Untuk sebarang masalah, contohnya makanan tak sedap, tembikai, berbau basi dan sebagainya, memang kami take note dan memang kita akan report kepada Al-Amin Edu Niaga. Okay. Seterusnya adalah communication channel. We have a communication channel primary via a Telegram. Kita ada communication channel, kita pakai Telegram sahaja. Okay, boleh WhatsApp tak ada masalah. Boleh WhatsApp tak ada masalah. Sekarang ada nombor cikgu. Okay, cuma untuk communication, untuk sebarang info, memo dan sebagainya, we will blast through the Telegram. Okay. So this is the charter organisation for the higher management. Okay, untuk bahagian atas, untuk part sekolah sahaja. So yang di atas sekali adalah saya, acting headmaster, Ustaz Zainuri Syafiee. So from me there is about 5 bureau, okay, 5 units. The first from unit data and examination JAIS, okay, data dan juga peperiksaan JAIS, PSR, PSRA, UPKK dan sebagainya daripada unit ni lah. Second one is from unit curriculum. The third one is from unit student affairs, HAMS. Okay, the fourth one is from co-curricular and the last one is from development. Okay, daripada pembangunan sekolah. So we have 5 bureau, 5 unit. Okay, the next one is sorry, saya tak nampak. Okay, so this is the curriculum. We have 3. We have KSSR. The first one is KSSR.
Let me annotate a little bit. So this is from KSSR. Second one is from JAIS and the third one is Al-Amin 2.0. Okay, kita ada 3 integration kat sini. Kita ada pertama daripada KPM, KSSR. Okay, kita sebut sebagai kurikulum sekolah sekolah rendah. Okay, JAIS daripada Selangor sendiri, JAIS ini untuk subjek diniyah, subjek agama sebagai contoh tauhid, fiqh, sirah, akhlak dan sebagainya. So ini under JAIS, under diniyah. The third one is Al-Amin 2.0. Okay, daripada Al-Amin itu sendiri. Okay, kita tengok kepada pecahan yang pertama adalah KSSR, KPM, we have BM, English, Mathematics, Science. PEHE, this is term for PGSK ya. Physical Education, Health Education. PEHE, kita sebut sebagai PEHE. Okay, the next one is tuition class. So this tuition class, okay, kita akan buat insya-Allah nanti selepas raya. Okay, tetapi tidak pasti lagi bila. Okay, untuk tuition class, this tuition class is berbayar. Okay, dia kena berbayar. Ini adalah untuk mereka yang ingin mengambil tuition class untuk anak-anak mereka lah. Untuk tuan-tuan, perempuan kalau berminat boleh start dengan tuition class. Okay, and then this is the last one. Okay, we call as APICC. So this is the initiative from the school. Okay, memang inisiatif daripada sekolah sendiri, tak ada bayaran. Okay, yang mana memang kita dah pernah buat. Okay, namanya adalah Academic Performance Intervention Clinics and Counselling, or secara mudahnya we call as API class. Okay, kita panggil sebagai API class. Kelas ini sebelum ni kami buat waktu malam 1 jam untuk pelajar-pelajar yang tersenarai sahaja. Pelajar-pelajar tersebut dia memang lemah. Boleh kata memang lemah, memang tersenarai dalam list, kita akan buat kelas khusus untuk mereka pada waktu malam secara online. Okay, so tidak berbayar, hanya memerlukan usaha daripada anak-anak itu sendiri untuk menghadiri kelas tu. Dan juga usaha tuan-tuan perempuan lah untuk galakkan anak tu untuk menyertai kelas tersebut. Okay, itu adalah API kelas. Seterusnya adalah JAIS, fiqh, tauhid, akhlak, sirah, tajwid, jawi, Arabic. PAFA is pemantapan amali fardu ain. Okay, PAFA. And tilawah, hafazan, UPKK, this is for primary 5, ini untuk primary 5, darjah 5. PSRA primary 6, okay, untuk darjah 6. And the last one, we also have a tuition class for JAIS subject. Yang ni memang kita fokus untuk pelajar ni jawab kepada PSRA dan juga UPKK. Kita memang ada ustazah, yang mana ustazah ni memang orang penting lah, dan dia tahu semua selok-belok mengenai JAIS punya subjek. Okay. Seterusnya adalah Al-Amin 2.0. We have a Mandarin, we have a ICT, ICDL for primary 1. ICDL stand for International Computer Driving License. So ini memang setakat ni kita ada 2 batch, we have 2 batch. Kita ada 2 batch yang mana apa beza ICDL dengan ICT ni? ICDL ni dia ada sijil. Dan sijilnya laku untuk kita kerja di luar negara lah. Dekat sekolah ni memang kita sub dengan Microsoft Office punya syllabus. Pelajar ni kalau berjaya selesaikan, berjaya dapat sijil, mereka akan dapat sijil mengenai Microsoft tersebut. Maksudnya kalau pergi luar negara, Australia ke contoh, United States ke, mereka boleh kerja dalam bahagian IT, bahagian Microsoft Office ni, insya-Allah. Okay. Seterusnya adalah Islah. Islah is primary memang daripada Al-Amin. Okay, adab Islah lah. Ini adalah antara subjek yang saya ajar juga. Okay, ada Islah, Social Studies, History, Geographic dan sebagainya. Okay, tahfiz program, hufaz, tarbiyah program. Okay, kita ada juga program-program bersifat tarbiyah, bersifat untuk mendidik pelajar. Sebagai contoh, kita buat waktu Jumaat, kita ada sedekah, kita ada usrah dan sebagainya. Semua tu adalah under tarbiyah program. Okay, the next one is Khalifah program. Sama juga lebih kurang sahaja. Okay. Okay, next slide. Okay, so this is assessment method. Okay, apa yang saya share dalam slide ni, ini adalah contohnya. Kita ada, apa yang kita nilai daripada projek, worksheet,
presentation, quiz, oral, written assessment, total marks. Alright. We have from KSSR, we have from KSRA JAIS, we have from IHAB JAIS. Okay. So for KSSR, kita menggunakan method banding. Okay, kita menggunakan method tahap penguasaan. Okay, kita ada tahap penguasaan 1 sampai tahap penguasaan yang ke-6. Okay, or we call as band 1 until band 6 lah. Band 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, yang band paling tinggi adalah band 6. Band yang paling rendah adalah band 1. Band 1 ni boleh kata pelajar ni memang sangat-sangat lemah dari segi akademiknya. Sangat-sangat lemah daripada segi participation dan sebagainya. Semua yang kita nilai itulah. Okay, seterusnya daripada KSRA JAIS, Primary 1 until Primary 4, we have Mumtaz. Ini pangkat dalam apa? Dalam subjek JAIS. Okay, kita ada pangkat Mumtaz. Mumtaz ni maksudnya cemerlang. Mumtaz ni dalam bahasa Arab. Okay, Mumtaz, Jazidan, Jayid, Makbul, Musa'adah dan juga Asasi. Okay. Okay, kita juga ada IHAB daripada JAIS, kita ada pentaksiran daripada JAIS, yang mana pelajar-pelajar yang terkena adalah primary 4 until primary 6. Kita ada pentaksiran JAIS KOKO, okay. Kita akan nilai daripada co-curriculum budak-budak ni, pelajar ini. And then we have pentaksiran Sasiah, dia karakter, dia adab, okay, dia akhlak. Okay, kita akan nilai dan last kali kita akan nilai PSJ, pentaksiran sekolah JAIS, yang mana memang kita ada template khusus daripada JAIS untuk IHAB ni, yang mana cikgu kena isi dan slip tersebut akan sampai kepada parent insyaAllah. Okay, so this is what Ustaz, what I'm already talked earlier. So this is band 1 until band 6. So for example, in this slide we have English Primary 1. Okay, ini untuk English Primary 1. Band 1 pelajarnya yang macam mana? Band 2 pelajarnya macam mana? Band 3 pelajarnya macam mana sampailah band 6. Okay, kita tengok contoh yang pertama, band 1. This student can hardly read and understand basic English word with full guidance. Okay, pelajar ni walaupun dah ada guidance daripada teacher, mereka still lagi susah nak faham basic English tu. Ini contoh untuk band 1. Berbeza dengan band 6, tuan-tuan puan-puan boleh tengok kat sini. Okay, can read and understand simple word and very simple phrase confidently and independently. Okay, secara mandiri, secara berdikari, tanpa perlu bantuan daripada sesiapa. Okay, can use simple words and very simple phrase, show good example. Kenapa semuanya simple Ustaz? Sebab ini primary 1. Kalau primary 1 dapat band 6, can read and understand complex word. Itu level lain dah. Okay, untuk primary 1 memang kita simple-simple sahaja. Okay, dia akan naik level, maksudnya naik primary, maka band tu memang berubah, tak sama setiap primary ya. Okay, seterusnya ini adalah daripada JAIS itu sendiri. Boleh tengok ini contoh slip nanti kami akan isi dan akan berikan kepada pelajar. Boleh nampak kat sini ya, ada Mumtaz, ada Jazidan, Jayid, Makbul, Musa'adah, Asasi. Okay, ini lebih kurang macam konsep band juga. Band 6 adalah Mumtaz, band 5 adalah Jazidan, band 4 adalah Jayid dan sebagainya. Sama je lebih kurang. Cuma branding sahaja berbeza. Okay, seterusnya adalah assessment for tilawah and hafazan. Untuk tilawah dan hafazan, kita memang ada assessment. Okay, kita ada assessment untuk bacaan Quran pelajar dan juga bacaan hafazan, bacaan surah-surah daripada pelajar. Yang mana yang kita nilai sama sahaja. Yang pertama adalah makhraj, yang kedua adalah tajwid dan yang ketiga adalah fasahah. Fasahah ni adalah kelancaran. Contohnya waktu dia membaca lancar tak lancar, waktu dia menghafal tu lancar tak lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Itu fasahah dia dah out dah. Okay, so itu antara benda yang kita nilai. Seterusnya, okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita ada horizontal integration. Okay, horizontal integration. What is horizontal integration? Digital literacy and Quran and hadis across the curriculum. Okay, kita masukkan digital literasi digital, ICT lah senang cerita ICT, kita masukkan elemen Al-Quran, kita masukkan elemen hadis
dalam setiap subjek yang diajar oleh cikgu semua. Okey, sebagai contoh dalam setiap kelas, dalam setiap pelajaran sebelum nak mula tu kita akan start dengan salam, kita start dengan istighfar, selawat dan doa. Okey. Kita start istighfar, pelajar istighfar 3 kali bersama-sama dengan ustaz-ustaz, teacher, okey, selawat and then the doa together. And then we have a Quran and hadis sharing session. Okey. Cikgu-cikgu kami ada memang ada satu buku, satu dokumen lah yang kami pakai. Hadis tu sama sahaja. Setiap minggu hadis tu sama. Pelajar-pelajar ni akan dengar berpuluh-puluh kali hadis yang sama untuk minggu tersebut. For example, for the first week we use hadis innamal a'malu binniyat. Okay, kita pakai hadis tu, kita baca. Cikgu yang pertama, kelas yang pertama baca bersama, kelas kedua sama, kelas ketiga sama, sampailah hari Jumaat tu. So pelajar-pelajar ni memang sangat ingat, insyaAllah. Okay, and then we have a main content of the subject. Kat sinilah kita mengajar subjek dan sebagainya. Kita masukkan elemen tauhid across curriculum, okay, dan sebagainya. Dan last kali we have closing the class with tasbih kafarah and surah Al-As. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. So dia memang nampak sistematik dan teratur, insyaAllah. Okay, seterusnya adalah co-curriculum. Co-curriculum, okay, dalam bahasa Melayu lah, co-curriculum. Okay, games, we have game. The first one games, second one is club, and the last one is unit uniform. Okay, let's go to the first one. Okay, so this is game. Okay, there is a 3-1 that I'm grey. I'm put the color in grey. Okay, 3 games yang saya letak dalam warna kelabu ni adalah games yang berbayar. Okay, yang contoh yang pertama swimming, second one is taekwondo, and the third one is archery. So this 3 game is what we call have a payment. Okay, ada bayaran untuk setiap bulan. Okay, insyaAllah kita akan buatlah. Boleh tengok kat situ untuk swimming kita pernah ada pelajar yang mana memang sampai tingkat Selangor top 20. Okay, untuk swimming. Taekwondo, okay, taekwondo tak ada. Taekwondo kita ada grading system lah. Mereka akan naik pangkat. Kan ada bell kan, bell yang last kali warna hitam tak silap saya. Okay, next one archery. Okay, archery achievement MSSD daerah. Okay, top 3 for mixed category MSSD untuk daerah juga. Okay, the another game for the in the school we have netball. Okay, we have badminton, we have ping pong, we have indoor game and chess, and also the last one we have futsal. Kita ada futsal juga. So 5 game yang saya sebutkan tadi adalah free sahaja, tidak berbayar. Okay. Okay, next one for the club. Okay, as everyone can see right now. Oh, sorry. Okay, as everyone can see right now, tuan-tuan dan puan-puan, we have clubs. Kita ada club. Kita ada lebih kurang 7 club. The first one is Little Khalifah Club. Okay, dalam club ni kita fokus kepada Islamic values. Kat sini mereka akan belajar azan. Okay, mereka akan belajar jadi imam dan sebagainya. Kat sinilah Little Khalifah ni. Okay, the second one is Makers Team Club. This is for focus on teknologi, sains, matematik dan sebagainya. Okay, dia lebih kepada akademik. Okay, macam sains, ICT dan sebagainya. Okay, this is Eco Warrior Club. Okay, untuk Eco Warrior Club lebih kepada eco-friendly environment lah. Kita nak tanam pokok, okay, dan sebagainya. So semua tu adalah ada dalam Eco Warrior Club. The next one is Performing Art Club. Performing Arts Club adalah satu kelab yang mana kita tubuhkan untuk pelajar-pelajar ni mengekspresikan diri mereka dalam bentuk seni. Sebagai contohnya nasyid, okay, choral speaking dan sebagainya. Okay. The next one, number 5, Little Chef Cooking Club. Okay, kita ada club cooking, masak-masak. Pelajar ni boleh menjadi chef dan mereka boleh masak untuk ibu dan ayah mereka di rumah, insyaAllah. Sedap tak sedap tu belakang cerita lah. Okay, so ini adalah untuk masak-masak. And then we have CEO Club, Children Entrepreneurship Orientation. Okay, Club CEO ni adalah satu club yang mana mereka akan belajar untuk berniaga. Okay,
pelajar-pelajar ni akan menjual sesuatu produk, sesuatu benda di dalam kelab tersebut. Pelajar-pelajar lain daripada kelab lain pada waktu tersebut mereka akan datang singgah. Ini kita buat sebelum COVID tu lah. Okay, so mudah-mudahan maybe selepas ini waktu fasa endemik semuanya dibuka, insyaAllah kita memang akan buka secara macam biasalah, secara normal. Okay, the last one is Graphic Art Club. This is the new club. Okay, ini adalah kelab baru, paling latest, terbaru ditubuhkan. Fokus untuk membuat seni grafik. Okay, lebih kurang kita tengok mural dekat dinding, kita buat dekat canvas, pelajar-pelajar ni dia akan melukis, mereka akan buat grafik. Mereka akan buat grafik, melukis, mewarna dan sebagainya di atas canvas dan juga di atas wall lah, insyaAllah. So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk certain club ada pembayaran secara one time. Okay, sebagai contoh Makers, Eco Warrior, Little Chef dan juga Graphic Art Club. Okay, bayaran ni memang kita gunakan untuk posting bahan-bahan. Contohnya grafik ni kita nak kena beli canvas. Okay, cooking ni confirm bawang semua nak kena beli . Okay, next one Eco Warrior. Okay, untuk bercucuk tanam. Maker Steam Club, we have macam dulu saya dalam Steam Club, kita ada beli kipas berpusing lah. Tapi benda tu DIY, kena buat sendiri. Cuma bahan tu kita kena beli. Okay. Teacher Khairul, setakat ni suara saya jelas ke? Jelas tak? Jelas. Terima kasih. Okay, so this is from uniform unit. Okay, so this is from uniform unit. We have a scout, kita ada pengakap, and we also have Red Crescent Society, PBSM, Persatuan Bulan Sabit Merah. Kita ada dua unit uniform di sekolah, iaitu PBSM dan juga pengakap. Okay, this is scout and this is PBSM lah. Okay, so this is more info you can find. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan, boleh tengok aktiviti-aktiviti yang kami share. InsyaAllah we share for every week. Every week, setiap minggu mesti akan ada share posting-posting terbaru. Okay, berkenaan tentang aktiviti yang berada di sekolah, yang berlaku di sekolah lah. So you can find this Al-Amin Darul Mustafa in Facebook. You can type Al-Amin Darul Mustafa School. You can like and share lah. InsyaAllah. Okay, next one. So this is from Zakat. Our school have become an amil zakat. Dah berapa tahun saya tak ingat. 2 tahun, 3 tahun macam tu jugalah. Okay, untuk zakat. Further information you can find from Cik Aimi, okay, and also Cik Aini. There is a number here. Boleh dapatkan untuk mereka. Pembayaran zakat ni secara online saja, mudah saja insyaAllah. Okay, boleh masuk ke dalam website Al-Amin Darul Mustafa tu lah. Ada kat situ, ada pembayaran zakat secara online. Okay, so the last one is 15% school development for asnaf allocation. Kita ada 50% yang mana daripada duit zakat tu kita gunakan untuk pembangunan sekolah dan juga kita berikan kepada asnaf yang layak lah, insyaAllah. Oh, saya lupa kat sini. Ini dia punya website dia. Dia lebih kurang macam ni. Go to darulmustafa.my, click job zakat. Okay, number 2, complete your information, FPX and follow the instruction official receipt. Okay, semuanya secara online sahaja sekarang. Okay, next one, this is Al-Amin Darul Mustafa School Uniform. Okay, ini adalah buku, astagfirullah, baju. Baju yang biasa, yang normal pelajar pakai ke sekolah lah, macam ni. Okay, so ada lencana dan juga ada school badge. Okay, next one. Okay, ini adalah sedikit reminder, sedikit peringatan. Okay. Okay, the first one, all students must have a complete school uniform with black shoes and a school badge. And there is some of parents, okay, PM me, okay, ada yang PM saya, kata saiz tak ada dan sebagainya. Okay, itu tak ada masalah. Boleh sahaja pakai baju dan seluar yang sesuai dahulu sementara sebelum complete school uniform tu dapatlah. Dapatkan secepat mungkin. Okay. So yang kedua adalah kindly write your child name on the school bag, shoes, book and any necessary item.
Okay, tulis nama pelajar, nama anak-anak tuan-tuan puan-puan dekat segala peralatan mereka. Sebagai contoh terutamanya lah school bags, shoes. Okay, yang selalu hilang adalah kasut lah. Kasut yang sama, beli jenama yang sama, saiz yang sama, memang tak tahu yang mana satu kasut, yang mana satu kasut pelajar A, yang mana satu kasut pelajar B. Kena tulis nama books dan juga yang sesuai lah, yang relevan dan sebagainya. Okay. Nombor 3, all student must come to the school before 8 AM. Okay, kena datang sekolah sebelum pukul 8. And the last one is student absent should be notified. Okay, if the person sick and so on, please tell the teachers in the Telegram group. Tolong beritahu teacher. Okay, seterusnya, this is parent. This is the what we call the role of parent. Okay, apa yang parent boleh buat? Yang pertama adalah emphasizing the attitude of responsibility. Kita tanamkan sikap rasa responsible, rasa bertanggungjawab tu dalam diri anak-anak. Such as packing school bags, okay, taking care of their own belonging. Okay, sebagai contoh kan buku kan, kita ada jadual. Okay, tunjukkan dekat anak-anak ni susun buku ikut jadual. Sebagai contoh lah. Kita tak tolong packing kan, kita tolong bagi arahan sahaja. Macam tu. Kita bagi pelajar ni, anak-anak ni, mereka rasa sendiri macam mana packing buku. Okay, seterusnya giving encouragement, kita bagi sedikit galakan, bukan sedikit, banyak galakan, banyak dorongan kepada mereka. Okay. Provide learning equipment, okay, sediakan bahan-bahan yang mencukupi kerana ia penting untuk pengajaran dan pembelajaran pelajar anak-anak kita. Number 4, take care of themselves, how to use toilet and wearing clothes and pants. Okay, dekat rumah pun, kalau mereka rasa nak kencing, okay, rasa nak buang air besar, kena tahu caranya. Maksudnya betul lah salurannya. Saluran yang disalurkan tu betul lah. Tak adalah kencing merata tiba-tiba kan. So kita ajarlah anak-anaknya macam ni. Okay, the next one is physical schoolisation. We have SOP implementation, maintain 1 meter physical distancing, temperature check for attendance below 37.3. So untuk pelajar yang datang sekolah yang mana suhu mereka melebihi 37.3, memang kita tak benarkan dia masuk kelas. Kita tak benarkan pelajar tu masuk kelas. Dan kita memang akan minta parent untuk pick up student yang mana suhu mereka melebihi 37.3. Okay. Seterusnya nombor 3, frequent hand sanitizing, sanitization. Okay, selalu sanitize tangan. Follow the designated flow line. Okay, flow line yang diberikan oleh teacher, oleh ustaz, tolong follow. Number 5, child is not allowed to come to school if parent child are under quarantine. Okay, tolong jangan datang sekolah sekiranya anda adalah kontak rapat ataupun anda sendiri adalah pesakit COVID-19. Okay, kerana ia akan memberikan bukan setakat keburukan pada diri sendiri, tapi pada semua orang yang mana kita rapatlah, maksudnya kita datang ke sekolah, dia akan memberi efek kepada cikgu, memberi efek kepada anak-anak yang lain. Okay, number 6. Okay, number 6, sanitization and disinfection. Disinfection process occur after school session. So untuk makluman tuan-tuan perempuan, selepas sesi persekolahan, biasanya pukul 6 macam tu, okay, uncle dia akan datang, dia akan sembur asap. Asap kita panggil asap untuk disinfection process. Okay, untuk disinfection segala bakteria ada, kita pakai alat tersebut. Okay. This is drop point, gate B. Okay, untuk pagi, waktu pagi kita masuk melalui pagar B, gate B. This is from morning session. Okay, waktu pagi. Okay, stop your vehicle in front of gate B. Please ensure your child is ready with all necessary item and wait for your turn. Teacher will assist your child to enter the school. Okay. Bila dah hantar anak tu, tunggu dulu, tengok dulu, dah masuk ke belum. Kod-kod tak lepas nak masuk sekolah, nanti office nak kena call, nak kena pick up balik. Macam tu. So kena tengok betul-betul anak dah masuk sekolah belum lah. Okay, seterusnya adalah before enter school premise, teacher on duty
will take your child temperature reading. Only those with temperature reading below 37.3 is allowed to enter the school compound. Kita masih pakai SOP yang lama. Okay, kita masih pakai SOP yang lama. Okay, seterusnya before and after class session. Sorry. Waiting area, this is before and after class session. So pelajar memang akan duduk di atas kursi yang kita sediakan dekat waiting area. Sementara mereka nak masuk kelas dan juga sementara mereka di pick up oleh parent pada hujung persekolahan nanti. Okay, so this is in the class. Next one is from recess and lunch. Okay, pada waktu makan. Okay, so this is yang ni saya kata saya nak tunjuk tu. Okay, pada zaman sebelum awal-awal COVID, memang kami benarkan untuk semua pelajar, okay, boys and girl, tapi kami pisahkanlah boys and girl, mereka akan solat seperti mana yang dilihat dalam gambar ni. Tapi starting daripada PKPP, tak silap saya ke PKPD macam tu, sekolah kita memang benarkan pelajar untuk solat di dalam kelas sahaja, only in class. Okay, di dalam kelas sahaja sehinggalah ke hari ini. Saat saya bercakap ni sehinggalah hari inilah. Maksudnya pelajar ni mereka akan solat di kelas sahaja. Okay. Cuma insyaAllah selepas ini mungkin fasa endemik, mungkin SOP berubah dan sebagainya, kita akan start implement balik untuk pelajar ni solat di prayer hall. Okay, next one. This is pick up point, gate A. Okay, gate A kat sini. So, stop your vehicle in front of gate A, inform your child name to guard on duty. Okay, boleh beritahu nama dekat guard, uncle ataupun auntie. Okay, uncle, auntie akan panggil, akan sebut nama anak-anak perempuan, anak tuan-puan. Okay, parent are not allowed to enter the school compound. Okay, tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam. Parents are advised to wait in queue inside the car. Tolong tunggu secara turutan. Okay, secara kita panggil secara tertib lah. Okay. The last one is your cooperation is highly appreciated. Okay, dihargai insyaAllah. Mudah-mudahan segala apa yang kita buat, mudah-mudahan insyaAllah Allah ganjarkan. Okay, saya rasa itu sahaja untuk briefing saya pada pagi ini. Lama, betul-betul 1 jam. Okay, so saya kembali kepada Teacher Bariah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zainuri untuk penerangan mengenai operasi sekolah yang cukup jelas dan tepat. Jadi seterusnya adalah sesi question and answer atau Q&A. Jika parent tuan-puan terdapat apa-apa persoalan untuk diajukan kepada Ustaz, anda boleh bertanyakan di chat box dan saya akan bacakan soalan untuk kita ajukan kepada Ustaz. Okey Ustaz, sini ada soalan daripada parents bernama Adni Hazwani. Bagaimana charge sekiranya terlambat mengambil anak terlambat ambil melebihi masa 5:45? Okey, bagaimana soalan daripada Puan Adni Hazwani, betul? Ya, ya. Okey. So kalau terlambat untuk ambil 5:45 memang kita ada charge, sekolah memang charge untuk transit sekiranya melebihi masa yang ditetapkan. Untuk 1 jam kita akan charge berapa tadi? RM50. Ke saya silap, betul RM50. Ya betul. RM50 per jam. Saya share screen balik boleh? Takut Puan Adni masuk lambat tadi. Sekejap Okey. Kita ada charge untuk transit RM50 per hours. Okay, saya harap jelas dan bantu. InsyaAllah soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Untuk kelas ekstra Iqra, ini untuk kelas ekstra Iqra. Belajar tu bermula dari Iqra 1 atau follow yang anak student tu dah baca sekarang? Follow anak student yang dah baca tu sekarang. Kita tak ke belakang balik. Tapi kita bila ikut pengalaman saya ajar mengaji juga dulu.
untuk pengalaman saya, kita memang akan bagi pelajar sambung sahaja bacaan sedia ada. Tetapi sekiranya kita tengok pelajar tu tidak boleh, maksudnya dia bukan pada tahap tersebut, kita memang akan turunkan dia punya level. Maksudnya Iqra 3, tengah baca Iqra 3 ni, tapi kita tengok macam tak boleh je pelajar ni. So kita turunkan pangkat, macam tu. Tapi kalau Iqra 3 baca dengan cemerlang, baca dengan bagus, kita tak adalah lompat sampai Iqra 6 terus. Kita stick dengan Iqra yang mereka tengah baca. Ini untuk kes yang tak lancar untuk Iqra tersebut. Okay, saya harap menjawab. Okey, soalan seterusnya Ustaz. Baju sukan pakai hari apa? Oh, untuk baju sukan kita pakai hari yang ada PH. Maksudnya untuk setiap upper dan lower kita ada beza untuk masa dan sebagainya. Tolong cek dekat jadual. Dalam jadual dia ada tulis PH. Physical health. PH. Physical Education, Health Education. Bahasa Melayu pendidikan jasmani kesihatan lah. Boleh cek dekat situ. Kalau nampak ada hari tersebut, maksudnya hari itulah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan boleh pakai baju PJ lah. Baju sukan. Harap menjawab. Okay, Ada soalan kita ketiga? soalan seterusnya adalah berkenaan gunting. Pelajar boleh bawa ke sekolah? Okey, untuk soalan gunting, baru ni memang ada pelajar bawa gunting. Untuk soalan gunting, pelajar boleh membawa sekiranya ada instruction daripada guru kelas ataupun guru subjek, mereka nak buat aktiviti untuk gunting, tetapi dengan syarat apabila mereka masuk ke sekolah, mereka kena berikan gunting tersebut kepada guru kelas teacher. Biasanya kita ada satu, kita panggil apa ni? Tempat simpan letak alat tulis tu. Dalam tu memang kita muatkan terus semua gunting-gunting yang ada. Sebab tu saya sebutkan tadi, setiap alat-alat pelajar kita tulis nama, kita letak sign dan sebagainya. Okey, gunting tu kalau tak ada ni, kita tak tahu mana satu pelajar ni punya. Kalau pelajar tu tak ingat lah, biasa ingat lah sebab warna lain-lain kan. Itu memang kita pakai daripada dulu, kita pakai cara tu. Saya harap menjawab. Okey, Ustaz, ini soalan 2 terakhir kita pilih pada hari ini. Untuk bulan Ramadan, waktu pelajar balik tu seperti biasa atau bagaimana? Oh, okey, soalan yang bijak. Okey, untuk bulan Ramadan, for this month of fasting, kita macam mana soalan saya pening pula? Persekolahan tu sama ke tak? Okey. Untuk sesi persekolahan pada bulan Ramadan tidak sama dengan sesi persekolahan yang biasa. Maksudnya kita memang akan shortkan, kita akan pendekkan lagi masa tersebut. Biasanya 1 jam lah, 1 jam awal. So daripada daripada 3.30 pelajar ni boleh start balik pukul 4.30, boleh start balik pukul 3.30 ataupun 3.45. Lebih kurang macam itulah masanya. Harap menjawab. Ustaz, soalan terakhir, pendaftaran untuk kelab atau games bermula bila? Okey, untuk pendaftaran clubs and games, kita akan start buka untuk bulan 4. Maybe pertengahan bulan 4, maybe hujung bulan 4. Kita akan kumpulkan data pelajar dulu. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan kena isi satu borang online yang mana cikgu kami akan blast nanti dan pilih clubs, games dan juga kalau yang upper primary mereka akan pilih unit inform juga. Okey. Dan isi borang tersebut secara online sahaja, yang mana daripada borang-borang itu kami akan susun, kami akan kami akan keluarkan satu list pelajar untuk setiap kelab, games dan juga unit uniform. InsyaAllah kita akan buat clubs, games, unit uniform ni selepas raya nanti insyaAllah. Selepas raya lah. Untuk puasa kita tak buat. Okey, untuk tuan-puan, di sini kita untuk soalan-soalan yang tidak sempat kami jawab pada hari ini, insya-Allah kami akan beri maklum balas di dalam grup Telegram dengan segera. Jadi ibu parent, tuan-puan dan puan-puan boleh tunggu update daripada kami di Telegram kelas masing-masing. Semoga dengan dengan briefing daripada Ustaz Zainuri pada hari ini, ia membantu memberi penjelasan pada tuan-puan mengenai operasi sekolah.
Jadi untuk mengakhiri sesi kita pada kali ini, marilah sama-sama kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Ana fi husn alladziina aamanu. Okay, thank you to all parents and associate, and you may leave the meeting, and any update about the question that you ask here, we will update into the Telegram. Thank you, and you may leave now. Thank you, Teacher Khairul. Assalamualaikum everyone. Jumpa lagi insya-Allah. Thank you, Ustaz.